Aku malas nak uruskan semua untuk anak-anak aku. Walaupun anak-anak aku masih kecil, kalau aku buat semua untuk diorang, aku akan letih yang teramat dan emosi aku akan terganggu. Dan mulalah aku lepaskan marah aku dekat diorang. Hai, welcome back to my channel Aina Zaman. Okay, hari ni Aina nak share dengan korang satu cerita confession. Maksudnya ini kisah yang diceritakan balik daripada orang dan Aina nak sharing balik dengan korang. Okay, yang ini Aina dapatkan kerjasama daripada IIUM Confession. Kalau korang pernah tengok lah dekat Facebook, dekat media sosial, yang orang bercerita buat luahan perasaan, luahan hati, macam tu lah lebih kurang. So, kali ni tajuk yang Aina pilih adalah Ibu yang Malas. Sebab tajuk kali ni macam menarik. So, let's get started. Okay guys, so Aina akan bacakan apa yang penulis ni dah tulis dekat sini. Kisah dia menjadi seorang ibu yang malas. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Sarah. Aku seorang suri rumah dan ibu kepada 3 orang anak yang berusia 5 tahun, 3 tahun dan 3 bulan. Kesemua anak aku adalah lelaki. Dan hari ni aku nak cerita tentang malasnya aku sebagai seorang ibu. Ramai kawan-kawan aku tanya macam mana aku uruskan anak-anak tanpa suami. Yalah PJJ. Suami aku bekerja dekat luar negara. Balik pun 11 kali ataupun 2 kali sahaja. Paling lama dia tak balik adalah selama lebih daripada setahun sebab COVID. Jadi memang mencabarlah aku uruskan anak tanpa suami. Tapi aku dah biasa. Sebab aku kan seorang ibu yang pemalas. Bukan pemalas, yang malas. Okay. Aku malas nak uruskan semua untuk anak-anak aku. Walaupun anak-anak aku masih kecil, kalau aku buat semua untuk diorang, aku akan letih yang teramat dan emosi aku akan terganggu. Dan mulalah aku lepaskan marah aku dekat diorang. Tak elok kan kalau buat macam tu. So, mana tadi? Okay. Tak elok kan? Jadi aku start jadi ibu yang malas sejak beberapa tahun yang lepas. Macam mana cara aku jadi ibu yang malas? Ini aku nak start cerita lah ni. Anak-anak kecil biasalah suka minta kita tolong buat itu, ini, bukakan lampu, ambilkan itu, ambilkan ini. Aku kan malas. Jadi aku letaklah kursi kecil IKEA di setiap suis lampu dan kipas utama. So, anak aku tak payah lagi panggil aku nak buka kipas, nak buka lampu. Dia boleh je buka sendiri. Macam tu lah. Sebab tu lah yang Siti Sarah pula. Sebab tu lah Sarah ni dia buat dia letak kursi dekat setiap suis lampu dan kipas. Tapi sebetulnya nak beritahu, nama Siti Sarah ni nama Sarah lagi. Nama Sarah ni dia bukan nama sebenar. Cuma penulis ni dia tukar nama sajalah. Tapi cerita ni mungkin cerita yang betul lah sebab dia cerita balik tentang pengalaman dia sendiri. Okay, so kita sambung Okay. Tangga kecil pula aku letak kat toilet. So bila anak aku nak kencing, dia boleh terkencing tu sebut pula. Bila anak aku nak buang air kecil, dia bolehlah guna sendiri toilet. Aku poti train kedua-dua anak seawal 2 tahun. Aku ajarkan dia guna remote TV, toilet dan sebagainya guna arahan bergambar yang aku buat sendiri. So maksudnya dia lukis lah tu. Dia lukis macam nak pergi toilet, kena angkat apa, angkat dulu tangga ke apa, macam tu lah lebih kurang kan. Okay. Contoh, step masuk toilet dimulakan dengan baca doa. Masuk toilet, ambil tangga. Lepas tu, siap kena flush toilet, tutup pintu dan lampu. Awal-awal aku akan tunggu depan pintu untuk pastikan diorang dah boleh buat semua arahan dalam gambar yang aku lekat dekat pintu. Bila diorang dah ingat semua step by step, okay, dah settle. Barang-barang anak aku pun aku letakkan di tempat yang semuanya mudah dicapai, macam toys, buku, baju-baju, makanan, snacks dan lain-lain, supaya diorang tak selalu panggil aku bila nak ambil barang. Bila aku bangun pagi untuk solat subuh, aku tak tidur dah. Sebab waktu itulah aku start masak sebelum anak-anak aku bangun. Rasa tenang buat kerja awal pagi macam tu. Yang bangun pun cuma yang sulung sebab dia sekolah. Dari sekolah.
Bila dah siap masak breakfast, lunch dan dinner sekaligus, aku akan letakkan makanan aku dalam Tupperware. Okay, dia akan letak, Sarah ni akan letak makanan ni kat Tupperware yang ada 3 bahagian. 3 bahagian. Untuk aku letakkan nasi, lauk dan kuah. Aku tak tutup rapat sangat supaya anak aku boleh makan bila-bila masa dia lapar dan tak ganggu aku. Air pun sama, aku letak dalam tumbler siap-siap. Dulu, benda yang paling malas aku dengar adalah bila anak-anak aku tanya, baju mana nak pakai hari ni. So lepas tu bila aku suruh ambil sendiri dalam almari, confirm bersepah-sepah, sedangkan aku baru je lipat baju dan budak-budak dah sepahkan balik. So aku buatkanlah satu kotak yang ada 4 bahagian dan aku buatkan lubang kecil di bawah yang muat untuk dia tarik baju lapisan paling bawah. Okey, so maksudnya dia buat satu kotak. Dia buat kotak dan bawah tu dia potong. Dia potong dan bila nak ambil baju, nak ambil kat bawah je. So dia susun baju tu macam ni. So anak tarik, just tarik. Macam tu. Okay, so dia kata ni sama boleh So aku buatkan kotak yang ada 4 bahagian dan aku buatkan lubang kecil di bawah yang muat untuk tarik baju lapisan paling bawah sahaja. Dan satu lagi untuk diaper baby. Okay, untuk diaper baby pun dia buat begitu juga. Okay, aku letakkan gambar masing-masing. Ambil gambar je, letak gambar. Aku letakkan gambar masing-masing di bahagian depan supaya diorang tahu mana satu lubang baju diorang. So maksudnya anak dia ambil sendiri lah. Setiap kotak tu anak dia punya, so anak dia akan ambil sendiri. Kalau si abang akan ambil. Kalau yang nombor 2 tu, nombor 2 akan ambil ikut gambar yang dia dah lekat kat situ lah. Okay, baju diorang aku letak berlapis-lapis, selang-seling antara baju siang dan malam. Dan selama seminggu punya baju, letak seminggu punya baju lah, 14 lapisan lah kan. So aku isi semula baju diorang seminggu sekali je lah. Aku ibu yang selalu nak cari solution untuk setiap masalah dan setiap masa. Aku fikir apa benda yang aku nak boleh, apa benda yang aku boleh buat kerja yang menjadikan kerja tu senang. Apa benda yang aku boleh buat benda tu yang boleh buatkan kerja aku jadi senang. Macam tu lah. Dia kurang pelik lidah bercakap. Aku berasam betul tak nak marah-marah anak aku, sebab aku tak nak benda tu beri kesan buruk kepada emosi diorang. Walaupun aku kerap sangat je marah sebenarnya anak-anak aku ni. Setiap kali ada masalah, contohnya anak aku tak sampai nak basuh tangan, aku sediakan kerusi kecil. Dia tak sabun tangan sebab tak pandai tekan. Aku belikan automatic dispenser soap. Dia lalukan je tangan dan sabun turun. Kemudian dia tak pandai basuh tangan sebab walaupun dah naik kerusi dan pipe tu boleh laras dan gerak, tapi masih tak sampai nak buka pipe sebab dekat hujung sikit. Ini untuk anak aku yang nombor 2 lah. Okey. Aku belikan pula pipe yang ada sensor, lalukan tangan juga dan air akan turun. Tong sampah pun aku beli yang sensor. Semua benda ni murah je weh. Dah korang boleh beli je kat Shopee. Rumah aku 2 tingkat. Kalau aku sendiri malas turun bawah ambil barang, anak aku selalu di bawah sebab dekat bawah ada TV dan banyak toys dekat bawah. So aku buatkan bakul dan tali untuk turun dan naikkan dan minta barang yang aku nak dari anak aku. Okey, so maksudnya dia buat bakul dan tali je letak dekat tangga. So bila dia nak barang macam dia nak kain ke, dia nak remote ke apa, contoh lah, dia panggil anak dia masuk dalam bakul dan dia akan tarik. Macam tu. Macam-macam lah sebenarnya benda yang aku buat untuk mudahkan kerja aku. Ajar anak pun aku malas sebenarnya. So aku buat sendiri flashcard number, huruf biasa dan jawi, suku kata dan sebagainya. Lepas tu aku lekatkan dekat semua tempat dalam rumah macam dinding rumah, peti ais, pintu luar toilet. Dekat bathroom pun aku letak juga suara anak aku boleh main alfabet yang boleh lekat di dinding bila basah. Suku kata pun macam tu, aku lekat merata. Lepas tu sambil lalu aku ajak diorang baca dan diorang pun baca sendiri juga. Kadang-kadang baca sambil menyanyi, main, meniarap, melompat, semuanya lah santai-santai je. Dekat tangga pula aku lekatkan sifir dan setiap anak tangga sambil naik tangga anak aku akan baca. Budak-budak kan ingatan diorang sangat kuat. So dengan kaedah tu anak sulung aku dari 4 tahun dah boleh fully membaca dalam bahasa Melayu dan English. Wow. Soalan matematik tambah tolak darab bahagi pun kacang je bagi dia. Wow. Cara aku ajar anak English pula, cara aku ajar anak bahasa English, okay, sejak dia boleh cakap, aku bagi arahan dalam 2 bahasa. Contoh, Ayash, let's eat together.
ayah jom makan sama-sama. Semua ayat aku cakap dalam 2 bahasa. So lama-lama dia faham. Dan sekarang dia dah boleh faham cakap English macam orang dewasa. Walaupun anak-anak aku semua lelaki, aku tak suka ajar anak lelaki jadi raja macam orang dulu-dulu buat. Bila diorang start boleh berjalan je, aku dah mula train buat kerja yang mudah macam ambilkan barang, letakkan baju dalam mesin basuh, sidai kain, masuk pinggan, petik mainan, buang sampah dan macam-macam lagi. Aku ajarlah sampai pandai macam mana pun. Contoh, kalau anak aku tak kemas pinggan lepas makan, aku akan tegur. Tapi aku tak akan tolong buat. Kecuali bila aku nak ajar dia konsep tolong menolong dapat pahala. Macam tu lah lebih kurang kan. Bukan sebab aku malas ataupun berkira, tapi nak ajar tentang tanggungjawab masing-masing. Banyak benda aku ajak anak buat sama-sama supaya tak terbeban seorang-seorang. Walaupun bila buat dengan budak-budak kecil ni maklumlah, kerja jadi lambat. Kadang-kadang makin bersepah lagi adalah contoh macam masak dengan anak. Tapi aku sabar dan teruskan je. Alhamdulillah aku dah mula nampak hasilnya sekarang. Paling nampak yang si sulung tu lah. Waktu mandikan baby, dia dah siap pakaikan baju adik dia. Dah boleh buat susu adik, sidai kain, basuh beras dan macam-macam lagi. Yang kedua perlu dilatih lagi. Tapi dah boleh diharap untuk uruskan diri sendiri macam pakai baju luar sendiri. Mindset aku adalah aku tak nak biarkan anak aku terlalu main gadget. Jadi rumah aku memang sangat-sangat bersepah dengan toys di mana-mana sahaja. Sebab bila aku tak bagi diorang tengok TV, phone apa semua, tiba-tiba diorang jadi kreatif dengan barang-barang dalam rumah. Bantal sofa jadi kubu, selimut jadi kemah, koyakkan kertas buat duit, tipu nak main jual-jual. So, rumah aku bersepah, ya ampun. Waktu kemas cuma malam je sebelum tidur. Jadi aku tak benarkan sesiapa termasuk family sendiri, mertua, ipaduai atau saudara datang rumah kalau tak inform dulu sekurang-kurangnya 5 hingga 6 jam sehari sebelum datang atau sehari sebelum datang. Okay, main apa gitu juga. Mah ada budak kecil, of course kita akan kalau kita nak larang budak main. Budak kecil memang akan aktif, dia akan explore sini sana, melompat pada katil, pada kursi, cushion jadikan itulah bubu macam dia cakap tadi kan. Macam tu lah budak-budak. Rumah ada budak-budak memang macam tu. Kalau rumah ada budak bersih, kemas, perfect, ada tak rasa rumah tu happy kan tak? Bagi aku, ibu-ibu yang PJJ macam aku ni perlukan support system yang sangat kuat. Alhamdulillah aku ada support system yang kuat dari suami. Memang suami aku tak selalu ada, tapi bila dia balik je, aku selalu tak dibenarkan untuk buat satu apa kerja pun. Sampaikan beberapa hari, kadang tu aku baring je lah tengok drama Korea. Boleh juga duduk lama sikit atas sejadah. Tapi sebenarnya aku nak nasihatkan kepada ibu-ibu yang macam aku, buatlah macam mana pun sebenarnya kebergantungan kita pada Allah itu yang paling penting. Minta Allah bantu kita uruskan anak-anak. Betul. Saya setuju. Okay, so sebenarnya dia punya ni panjang lagi, tapi dah nak habis dah. So setakat tu je lah. So dia cuma cakap dalam cerita ni, dia nak mention yang jadi seorang ibu ni memang betul. Macam dia nak ajar anak dia lebih berdikari. Kecil-kecil lagi dah pandai angkat baju ke kan, dah pandai pakai baju sendiri, dah pandai basuh pinggan, dah basuh tangan sendiri, macam tu. Jadi tak menyusahkan dia. Sebenarnya dia bukanlah seorang yang pemalas, dia adalah seorang yang kreatif. Bagaimana dia adalah seorang yang kreatif sebab tak semua orang boleh larat nak buat sebetul. Sebab tahu lah persui rumah ni, dia punya kerja tak habis-habis. Sebab tu itulah satu lagi sebab kerja suri rumah ni tak pernah habis sampai pagi sampailah ke malam. Jadi bila dia buat macam ni, sekurang-kurangnya beban dia kurang. So dia dah tak ada terbeban sangat. Macam dia tengah nak memasak, tiba-tiba anak dia panggil nak basuh pinggan, basuh tangan, ataupun anak dia nak pergi toilet, panggil dia, nak buka lampu, panggil dia. Betul, kadang-kadang emosi ibu-ibu ni memang akan terganggu bila selalu dikacau. Dia juga tak sayang anak, dia sayang, tapi dia akan stres bila sentiasa dipanggil nak ni, nak itu, nak ni, nak tu. So dia akan jadi serabut. So bila dia buat macam ni,
dia akan kurangkan dia punya beban tu sedikit. Okay, so menarik kan cerita kali ni, aku ibu yang malas. Okay, so guys, itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang ada cadangan, pandangan dan komen, korang komen dekat bawah. So lepas ni I akan update next video confession, dan I akan pilih cerita-cerita yang menarik. Okay, dan I juga nak open kepada semua, kalau korang ada apa-apa cerita yang korang nak sharekan dengan Aina, yang nak Aina sharekan dekat Aina punya channel, korang boleh email dekat Aina. Aina akan letak dekat description dekat bawah, dekat email di bawah. Korang boleh hantar dekat situ, Aina akan baca, dan yang mana yang menarik Aina akan buat video dan share dengan semua viewer kita. Okay, jadi setakat ni itu saja. Kalau ada apa-apa, komen kat bawah. Yang belum subscribe, tolong subscribe, dan yang dah subscribe, thank you so much. Bye bye.